Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada buat 2 buah video sebagai ulasan, react dan kritikan ke atas Ustaz Kazim Alias merujuk kepada penjelasan beliau dalam sebuah temu ramah. Individu yang menemu ramah, iaitu Dr. Haris Ismail, tidak berpuas hati kerana daripada 2 buah video saya itu jelas terserlah kejahilannya yang hanya mengangguk-angguk dan kadang-kadang senyum-senyum ketawa di sebelah ustaz. Padahal, jika dia seorang yang ada ilmu, tak perlu banyak, sedikit pun cukup. Nescaya dia akan bertanya lebih lanjut kepada ustaz dalam sesi temu ramah itu. Kerana dalam penjelasan ustaz terdapat banyak kesilapan dan kekurangan. Maka Dr. Haris membuat video balasan sebagai damage control ke atas dirinya. Maksudnya dia telah memalukan diri sendiri dalam video temu ramah tersebut dan kini cuba untuk memperbaiki keadaan. Namun seperti biasa, damage control tersebut gagal, bahkan lebih memburukkan suasana. Usaha Dr. Haris untuk memperbaiki keadaan gagal seperti biasa ya, bahkan lebih memburukkan keadaan. Bukan saja ke atas dirinya, tetapi juga ke atas Ustaz Kazim Alias dan juga Ustaz Azhar Idrus. Ajaib ya Dr. Haris ini. Kata pepatah Inggeris menyebut killing 2 birds with 1 stone. Tapi dia ni killing 3 birds with 1 stone. Maksud saya dengan satu video, dia telah merendahkan dan memalukan 3 orang sekaligus. Dirinya sendiri, Ustaz Kazim Alias dan Ustaz Azhar Idrus. Macam mana tu ya? Ikutilah penjelasan saya seterusnya. Saya ulas dan react satu persatu damage control yang diusahakan oleh Dr. Haris. Baik, damage control pertama. Dr. Haris mendakwa Ustaz Kazim bercakap sangat-sangat deep dan kita perlu memahaminya in between the line. Ustaz Kazim tidak menjawab secara literal. Okey, ayuh kita dengar potongan daripada kata-kata Dr. Haris itu. Ustaz Kazim Ilyas ni, kita kena faham jawapan dia tu sangat-sangat deep. Orang yang boleh baca between the line akan faham apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz Kazim. Ustaz Kazim bukan macam orang-orang biasa yang akan menjawab secara literal, kita dengar secara atas. Itulah yang dimaksudkan oleh Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni jawab deep. Jadi orang yang boleh faham, yang ada di luar sana, yang memang biasa dengan perkara-perkara atau jawapan-jawapan dari Ustaz Kazim akan faham apa Ustaz Kazim sampaikan. Baik, saya jawab tidak ada apa-apa yang sangat-sangat deep mahupun in between the line daripada penjelasan Ustaz Kazim. Beribu orang alhamdulillah telah menonton video react saya dan beribu orang faham sebagaimana yang saya faham. Justru di atas itu deep lah konon, in between the line lah konon, hanya alasan atau helah untuk damage control diri sendiri. Andai benar penjelasan Ustaz adalah sangat-sangat deep dan kena faham in between the lines, apakah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Ustaz? Dr. Haris sendiri tidak menjelaskannya, dia sekadar sebut saja ya. Okey, damage control pertama gagal. Damage control kedua, Dr. Haris mendakwa teknik saya ialah mengulas panjang lebar seperti seorang salesman yang jual barang sehingga para penonton jadi keliru dan pening dan akhirnya akan percaya. Biar benar, saya cerita panjang, para penonton jadi keliru dan pening dan hasilnya mereka percaya. Macam mana tu? Okey, ayuh kita dengar apa yang dia katakan. Satu lagi teknik Kapten Hafiz adalah akan mengulas panjang lebar. Panjang lebar, sebab apa akan mengulas panjang lebar? Itu adalah normal bagi salesman. Orang yang nak menjual barang, dia akan bercakap. Kalau kita notice lah, ada bila orang nak jual barang, dia akan bercakap banyak, bercakap sehingga orang yang nak dijualnya tu keliru, pening sebab banyak sangat maklumat masuk dan terpercaya dan belilah.
Ini teknik Captain Hafiz. Video 9 minit jawapan daripada Ustaz Kazim itu diulasnya sehingga 2 bahagian dan total tempoh yang diulas tu sampai 1 jam lebih. 9 minit diulas 1 jam lebih. Sebab apa? Sebab dia nak jual. Dia nak jual pendapat dia supaya orang akan termakan dan terpercaya. Konon-konon betul lah apa yang dia cakap tu. Baik, saya jawab dengan 2 jawapan. Jawapan pertama, andai penjelasan saya itu menjadikan penonton keliru dan pening, mereka akan meninggalkannya. Tidak ada penonton yang keliru dan pening, lalu kemudian mempercayai penjelasan saya. Ketahuilah, Alhamdulillah, para penonton video-video saya adalah dari kalangan mereka yang bijak, lalu selalu sering menganalisa. Jika mereka mempercayai penjelasan saya, ia adalah kerana dalil dan hujah yang bernas, bukan kerana kekeliruan dan pening-pening. Demikian juga dalam bidang jual beli, andai ada salesman yang cerita panjang lebar produk yang ingin dijualnya, lalu pelanggan atau customer menjadi keliru dan pening, lalu akhirnya pelanggan itu membeli produk tersebut. Adakah? Saya yakin tidak ada pelanggan seperti itu. Sebagai contoh, ada tak di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila datang jurujual menjelaskan produknya, baik katakan water filter Kowe, suplemen Shakely, minuman shake Herbalife, pelaburan public mutual, emas public gold, takaful atau apa-apa lain, dia cerita panjang lebar sampai anda jadi keliru dan pening, lalu anda pun membeli produknya itu. Bila dah keliru dan pening, lagilah kita tak membelinya. Betul tak? Apa punya permisalan lah yang cuba dibawa oleh Dr. Haris ini ya. Orang level PhD buat contoh atau permisalan seperti level tadika. Jawapan kedua, betul, saya buat 2 video yang panjang. Perhatikan video bahagian pertama 33 minit. Sementara video bahagian kedua 35 minit. Ayuh kita bandingkan pula dengan video Dr. Haris. Kita mulakan daripada bawah ya. Video pertama 46 minit. Video kedua 39 minit. Dan video ketiga, jeng 51 minit. Sekarang ni, siapa yang buat video dengan mengulas secara panjang lebar tu? Agaknya apabila Dr. Haris mendakwa, teknik ulasan panjang lebar seperti seorang salesman yang jual barang sehingga para penonton jadi keliru dan pening dan akhirnya akan terpercaya, beliau sedang merujuk kepada dirinya sendiri dan para pengikut saluran YouTube-nya sendiri. He is reflecting on himself. Damage control kedua, gagal lagi. Dia nak kritik orang video panjang, padahal video dia sendiri panjang-panjang. Macam mana tu? Memanglah ada pendek, ada panjang. Video saya pun ada pendek, ada panjang. Tapi nak buat permisalan salesman, lepas tu orang dah jadi pening, keliru, dan akhirnya percaya. Masya-Allah. Okey. Damage control ketiga. Dr. Haris memainkan potongan video Ustaz Azhar Idrus yang kononnya mengkritik asatizah yang lazim berbicara tentang sunnah dan bid'ah sehingga meninggalkan kemungkaran yang disepakati. Baik, saya mainkan video ini, link dalam kotak description. Saya mainkan sekadar yang dipotong oleh Dr. Haris. Link yang saya bagi ada video penuh. Sila tonton penjelasan video tersebut di mana Ustaz Azhar Idrus mengkritik negeri-negeri yang tidak memberi tauliah kepadanya. Padahal dia yang tak minta tauliah kan? Okey, tak apa. Kita fokus kepada isu sunnah bid'ah dan khilafiyah dulu ya. Saya mainkan. Duduk sibuk marah orang baca kunut subuh tak payah. Bodoh belaka tu. Duduk sibuk masalah selawat Sayyidina, duduk sibuk masalah tahlil. Faham? Itu bukan benda mungkar. Man ra'a minkum mungkara. Siapa tengok benda mungkar, apa dia makna mungkar? Perkara yang haram dengan ijma' tanpa perselisihan ulama. Judi,
zina, haram. Hiburan-hiburan yang diharamkan tu tak ada khilaf. Hak tu kita tekan dalam perjuangan dakwah kita sekarang. Faham? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, makna al-munkaru bi ijma'il ulama. Benda yang munkar dengan sepakat ulama. Sekarang ni ramai sangat duduk sibuk benda khilafiah. Nah, duduk cara kunut subuh. Orang baca kunut subuh ni, siapa baca pun sah semayang, tak baca pun sah semayang. Imam Hanbali kata tak sunat baca, Imam Syafi'i kata sunat baca. Selesai 1200 tahun dah. Betul tak? Kita nak sibuk buat apa, jadi bodoh. Ustaz-ustaz, ulama-ulama yang larang perkara khilafiah, ulama tu bahlul, ustaz tu bodoh. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Siapa kata? Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala kata. Faham? Yang orang yang cerdik bukan cara benda khilafiah. Nung ijma' ulama. Genting Highland atas tau. Kasino, judi, Nuarak, Tiger Beer, Kasberg, Anchor, BSOP, Johnny Walker, jenis tau. Unggal lagi nak ledek. Nak suruh sabdu nak ledek. Faham? Hak tu haram. Dengan ijma' ulama. Betul tak? Ada tak bunyi ustaz-ustaz ni? Tak bunyi. Duduk sibuk benda khilafiah. Cerdik ke bodoh? Cerdik ke bodoh? Ada? Kemaslah duduk. Ada? Gitu lah. Baru kita menegakkan sunnah. Ni hak haram dengan ijma' tak berani nak bersuara. Duk cara hara kapung baca tahlil. Kau bandar dia nak tahlil. Mu tak ada piti. Diam sudah ha. Faham? Baik, kita sudah pun mendengarnya. Buruk sungguh akhlak seorang ustaz dengan sebutan perkataan bahlul dan bodoh kepada asatizah lain yang dia berbeza manhaj, berbeza metodologi dengan para asatizah itu ya. Juga pertanyaan kepada hadirin dalam kuliahnya itu, cerdik ke bodoh? Cerdik ke bodoh? Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita tinggalkan ustaz seperti ini dan beralih kepada ustaz yang ilmunya sahih sementara akhlaknya indah. Sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idros itu telah saya jawab dalam video berasingan. Link saya berikan dalam kotak description. Baik, tak apa. Ayuh kita bandingkan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idros dengan hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain. Merupakan hadis ke-28 daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini hadis yang masyhur. Saya bacakan maksudnya dari hafalan. Tuan-tuan dan puan-puan tolong semak ya. Hadis ini daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Pada satu hari kami solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah solat, kemudiannya selepas solat baginda berpusing menghadap kami dan memberikan tazkirah yang mengalirkan air mata dan menggetarkan hati. Lalu berkata seseorang, "Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah tazkirah perpisahan atau yang dimasukkan tazkirah terakhir. Maka apakah pesanan atau wasiat anda kepada kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan dengar serta taat, meskipun kepada seorang hamba dari Habsyah, yakni Ethiopia. Sesungguhnya sesiapa yang hidup lama sesudah aku akan melihat perselisihan yang banyak, ikhtilafan kasiran." Okey, stop sekejap. Apabila berhadapan dengan banyaknya perkara khilaf ni, khilafiah yang banyak ni, apakah wasiat Rasulullah? Abaikan dah fokus kepada melarang perkara ijma' sahaja ke? Ayuh kita sambung hadis ini. Maka Rasulullah menyebut, bersabda, "Maka wajib ke atas kalian, fa'alaikum bisunnati, maka wajib ke atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat hidayah petunjuk. Jauhilah daripada perkara-perkara baharu, kerana sesungguhnya setiap perkara baharu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Sekian wasiat Rasulullah. Maka berdasarkan hadis ini, kami para pencinta sunnah akan terus
memperjuangkan sunnah dan membasmi bid'ah. Kami tidak akan berhenti atas alasan ia adalah perkara khilafiah, kerana sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meramalkan khilafiah tersebut, dan di sebalik khilafiah itu baginda berwasiat kepada kita agar berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Masalahnya sekarang ni dalam suasana banyaknya khilafiah itu, bagaimana umat Islam hendak mengenal yang mana sunnah, yang mana bid'ah? Maka nak tak nak kami terpaksa menjelaskan dan memisahkan antara sunnah dan bid'ah. Baik, bandingkan hadis Rasulullah ini, bandingkan wasiat Rasulullah ini dengan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam rakaman yang baru kita dengar tadi. Siapakah yang sebenarnya bahal? Siapakah yang sebenarnya siapakah yang sebenarnya cerdik? Dan siapakah sebenarnya Saya serahkan kepada para penonton sekalian untuk menjawabnya. Adapun perkara mungkar, maka ia terbahagi kepada dua jenis. Jenis pertama adalah kemungkaran yang semua Muslim tahu bahawa ia adalah kemungkaran, seperti arak, judi, rasuah, zina, mencuri, tidak solat 5 kali sehari, tidak puasa bulan Ramadan, tidak keluarkan zakat harta, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Maka tanggungjawab melarang kemungkaran seperti ini terletak di bahu semua Muslim. Tak perlu ustaz yang cakap tentangnya. Contohnya apabila kita tahu kawan kita minum arak, maka tanggungjawab kita menegur dan melarangnya. Tak payah tunggu ustaz pun. Okey, jenis kedua adalah kemungkaran yang tidak diketahui umum, seperti beriktikad, berkeyakinan sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia masih seorang Muslim. Siapa cakap tu ya? Okey, seperti boleh meminta tolong kepada pokok dan boleh melihat ramalan astrologi. Maka orang yang mengetahui tentangnya, tentang kesalahan, kebatilan perkara-perkara ini, mesti menerangkan apa yang hak, apa yang batil. Tak kiralah dia itu seorang ustaz atau tidak. Sekali lagi, bandingkan dua jenis kemungkaran ini dengan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam rakaman yang kita baru dengar tadi ya. Siapakah yang sebenarnya bahal dan siapakah yang sebenarnya Saya serahkan kepada para penonton sekalian untuk menjawabnya. Atas penjelasan inilah, atas perbandingan inilah apa yang saya maksudkan di awal video, bahawa dengan mengemukakan potongan video tersebut, Dr. Haris sebenarnya telah merendahkan dan memalukan Ustaz Azhar Idrus. Cerdik ke si Dr. Haris Ismail ini? Bukan saya yang bertanya, tetapi meminjam pertanyaan Ustaz pujaan Dr. Haris Ismail. Kesimpulannya, damage control ketiga gagal lagi ya. Sebelum beralih kepada damage control keempat, ingat ya, tadi itu adalah hujah kami para pencinta sunnah, para pencinta bid'ah. Jangan copy and paste hujah kami, sebab Dr. Haris ni kalau kita perasan video-video dia, hujah saya dia copy and paste, dia pakai pula untuk berhujah bagi pihak dirinya. Hello, tak ada ketulinan ke? Okey. Baik, seterusnya damage control keempat masih merujuk kepada potongan rakaman Ustaz Azhar Idrus yang dikemukakan sendiri oleh Dr. Haris sebagai hujah ke atas saya. Ingat ya, bahawa Ustaz Azhar Idrus telah membahalkan dan membodkan orang yang membicarakan perkara khilafiah, sunnah dan bid'ah. Okey. Tak baik ketawa kau orang kan? Okey. Temu ramah Ustaz Kazim Alias yang saya ulas, react dan kritik tu, siapa ya yang menemu ramah dan apa ya soalan yang ditanyakan kepada Ustaz Kazim? Apakah yang ditanyakan itu sesuatu yang disepakati, sesuatu yang ijma', atau sesuatu yang melibatkan khilafiah, sunnah dan bid'ah? Ayuh kita main video temu ramah tersebut dan kita dengar orang yang menemu ramah tu apa yang dia tanya, dan kita dengar bahagian awal jawapan Ustaz Kazim.
satu lagi berkenaan ibadat kita pula. Sekarang kita di bulan Ramadan ni. Ya. Dah masuk bulan Ramadan, tiap-tiap tahun kita akan dapat satu kenyataan daripada pihak-pihak tertentu yang mengatakan banyak bid'ah yang kita lakukan dalam ibadat puasa ni. Ya. Puasa bila malam kita berterawih dan sebagainya, ada banyak bid'ah-bid'ah yang dilemparkan kepada kita yang dah biasa kita lakukan ni. Apa pandangan Datuk tentang perkataan-perkataan mereka yang mengatakan ibadat yang kita lakukan ni sebagai bid'ah ni? Apa pendapat Datuk? Isu khilafiyah, kalau kita nak besarkan sampai kiamat tak selesai. Okey. Yang menemu ramah ialah Dr. Haris sendiri. Baik. Apakah beliau bertanya sesuatu isu yang disepakati seperti orang yang sengaja tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, orang yang mampu tetapi tidak bayar zakat fitrah, orang yang berdusta dalam bulan Ramadan? Gambar apa yang keluar ni? Okey. Apakah itu yang ditanya oleh Dr. Haris? Atau Dr. Haris bertanya tentang isu bid'ah pada siang dan malam Ramadan? Dr. Haris, beliau kemukakan potongan video Ustaz Azhar Idrus itu sebagai hujah ke atas saya. Padahal ia adalah hujah ke atas dirinya sendiri sebab dia yang bertanya soalan-soalan yang dikritik oleh Ustaz Azhar Idrus dalam potongan video tersebut. Sekarang, siapakah yang sebenarnya bahal? Siapakah yang sebenarnya bon? Cerdik ke bon? Cerdik ke bon? Okey. Saya hanya ulangi soalan Ustaz Azhar Idrus. Ustaz pujaan kepada Dr. Harisnya. Jawapannya saya serahkan kepada para penonton. Okey. Jadi damage control yang keempat ini gagal lagi. Seterusnya, damage control kelima. Dalam rakaman temu ramah yang saya mainkan tadi, apabila Dr. Haris bertanya kepada Ustaz Kazim Elias tentang isu bid'ah pada siang dan malam Ramadan, apakah jawapan Ustaz Kazim Elias? Apakah beliau, Ustaz Kazim, menolak soalan-soalan tersebut dengan berkata misalnya, tak payah tanyalah isu bid'ah, tanyalah isu yang disepakati. Kita fokus kepada isu yang disepakati seperti orang yang sengaja tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, orang yang mampu tetapi tidak bayar zakat fitrah, orang yang berdusta dalam bulan Ramadan. Keluar lagi gambar ni. Dia auto gambar. Atau Ustaz Kazim melayan dan menjawab soalan Dr. Haris tersebut. Maka Ustaz Kazim sendiri telah membicarakan isu khilafiyah dan bid'ah. Ustaz Kazim sendiri telah masuk dalam kritikan Ustaz Azhar Idrus dalam potongan video yang asalnya ditujukan oleh Dr. Haris ke atas saya. Jadi siapakah yang turut masuk dalam gelaran-gelaran yang disebut oleh Ustaz Azhar Idrus itu? Okey, inilah yang saya maksudkan di awal video ini, bahawa dengan mengemukakan potongan video tersebut, Dr. Haris sebenarnya telah merendahkan dan memalukan Ustaz Kazim Elias sebab kritikan-kritikan Ustaz Azhar Idrus dalam potongan video tersebut kena kepada Dr. Haris dan kena kepada Ustaz Kazim. Adapun kepada kami tak kena sebab kami memiliki dalil kenapa kami berbicara perkara khilafiyah, perkara sunnah dan perkara bid'ah. Bahkan di sisi kami, sebagaimana saya jelaskan, kemungkaran itu terbahagi kepada dua. Jadi kritikan Ustaz Azhar Idrus itu tak kena kepada kami, tetapi kena balik kepada Ustaz Azhar Idrus, kena balik kepada Ustaz Kazim dan kena balik kepada Dr. Haris sendiri. Cerdik ke bod Dr. Haris ni mengemukakan video Ustaz Azhar Idrus sebagai hujah ke atas saya, padahal saya telah pun react ke atas video tersebut sebelum ini. Kemudian video itu menjadi hujah, telah U-turn, telah berpatah balik ke atas Dr. Haris, Ustaz Azhar dan Ustaz Kazim. Damage control kelima yang gagal lagi. Aduh. Kalau di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah yang pernah mengikuti video saya sebelum ni, Dr. Haris memang
dia akan buat video-video damage control untuk membela dirinya. Sebab dia akan buat video. Dalam video tu banyak kesalahan, kerosakan, kelemahan, lubang-lubang, loopholes dan sebagainya. Lalu saya kritik. Kemudian dia jawab balik untuk damage control. Dan damage controlnya tu lazimnya, setakat ni saya tak jumpa yang berjaya. Damage controlnya tu lebih memburukkan keadaan. Kemudian dia sendiri perasan tau. Dan akhirnya dia buat apa? Dia akan buat laporan untuk blok video saya. Dia yang mula-mula buat fitnah. Dia yang mula-mula membuat tuduhan. Dia yang mula-mula sekian. Kita jawab. Dia tak puas hati, dia tak boleh jawab. Kemudian akhirnya, dia akan membuat laporan kepada pihak YouTube untuk blok video tersebut. Maka jangan terperanjat. Kalau video saya ini pun, tak lama lagi, sekejap lagi, kena blok oleh pihak YouTube atas laporan. Siapa yang melaporkannya? Dr. Haris sendiri. Baik, terakhir. Damage control ke-6. Dr. Haris membuat permisalan. Saya seperti budak yang baru masuk darjah 1. Nak mengajar budak-budak yang sudah tamat SPM atau dah habis SPM. Ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Ini adalah 2 video yang saya join together ya. 2 potongan yang saya sambung jadi satu. Dan kita lihat seolah-olah budak darjah 1 nak mengajar budak-budak yang dah tamat SPM. Baru masuk darjah 1, baru faham sikit, nak mengajar pula budak-budak yang dah tamat SPM ni. Bagaimana kefahaman Kapten Hafiz ni macam darjah 1 nak mengajar budak yang dah habis SPM. Okay, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maksud permisalan ini, saya orang baru dalam bidang agama. Tak payahlah nak ulas, nak react, nak kritik ustaz-ustaz yang sememangnya lepasan dalam jurusan agama dan mereka itu sudah sekian lama mengajar agama. Yang menghairankan, dalam membuat permisalan tersebut, Dr. Haris tidak pula mengatakan budak-budak yang sudah lulus cemerlang SPM. Atau paling kurang, budak-budak yang sudah lulus SPM. Tetapi yang dikatakan ialah sekadar sudah tamat SPM, sekadar sudah habis SPM. Sudah tamat dan sudah habis tidak bererti lulus. Apatah lagi lulus cemerlang SPM. Ringkasnya, dalam rangka ingin merendah-rendahkan saya dalam permisalan itu sebagai budak baru nak masuk darjah 1, Dr. Haris sebenarnya telah merendahkan dan menghina ustaz-ustaz yang saya ulas, react dan kritik sebagai sekadar tamat SPM, sekadar habis SPM tanpa lulus SPM, apatah lagi lulus cemerlang SPM ya. Aduh, macam manalah orang yang ada PhD boleh buat permisalan seperti ini ya. Justru damage control ke-6 gagal lagi. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Moga video saya ini dapat memberi kesedaran kepada para pengikut Dr. Haris. Para pengikut dia sedikit saja. Yang view yang ramai tu mereka nak analyse dan mereka sendiri dapat melihat kelemahan hujah Dr. Haris. Kalau ada hujah lah. Sebab dalam view tu antaranya saya juga kan. Jadi memberi kesedaran kepada para pengikut Dr. Haris, para pengikut saluran YouTube-nya bahawa yang mereka ikuti itu sebenarnya, tak payah sebutlah lagi kan, semua dah tahu. Dr. Haris ni bukan sekadar tidak dapat berhujah dalam isu agama. Membuat permisalan pun, dia tidak dapat membuat permisalan dengan baik. Dalam video ni kita telah ulas, telah react kepada permisalannya. Pertama, permisalan salesman. Aduh. Kedua, permisalan budak darjah 1. Kedua-duanya kantoi, kedua-duanya gagal. Kemudian dikemukakan pula video Ustaz Azhar Idrus sebagai hujah ke atas saya. Padahal video itu berpatah balik menjadi hujah ke atas Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim Alias dan dirinya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apabila ke lapangan, saya akan react dan jawab pula kepada video ini. InsyaAllah. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.